Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera kepada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saudara Abdul Hadi Sharif. Terima kasih orang pertama muncul. Begitu juga dengan Saudara Syarif. Waalaikumsalam Saudara Hadi. Saudara Tunku JB. Waalaikumsalam. Saudara Azlan Yusof. Saudara Kopel Darus. Waalaikumsalam saudara. Saudara Bintun Nawi first. You are the fifth. Saudara Mahat Mat. Saudara Malik. Saudara SG Tan. How are you SG? Saudara Zailan. Terima kasih hadir. Saudara di mana cloth lainnya? Tak tahulah saya. Waalaikumsalam. Saudara Azhar Abdul Manaf. Saudara Man Omar. Saudara Hazan Mainusi. Saudara Muhammad Zamari, Saudara Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar dok? Semoga sihat. Mat Bakri, Mat Nordin, Dr. Ahmad Humaizi, bidang mana ya? Kalau boleh beri penjelasan, mungkin satu hari kita boleh live bersama. Saudara Azwa, Saudara Samsul Anwar, Azidah, Abdul Hamid, Siti Zubaidah, Muhammad Rosli, Abu Nems, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Mungkin usai nanti saya akan santuni satu persatu kerana saya perlu memberi laporan keadaan masih tak menyenangkan saudara. Hari ini hari Jumaat tanggal 20 Ogos. Masalah pelantikan Perdana Menteri telah pun selesai. Tapi nampak gayanya menyambut kehadiran Perdana Menteri yang baru ini bukanlah sesuatu yang baik kerana virus corona terus mengganas saudara. Hari ini kedudukan di seluruh negara, jumlah mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 sejumlah 23,564 orang, jumlah yang tertinggi. Saya mengharapkan janganlah ini berterusan sebab Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah ketua yang berusaha untuk memerangi COVID-19 musim kepimpinan kerajaan yang lalu. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul saudara adalah 1,513,024 orang keseluruhannya warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Dengan mengundang kematian hari ini adalah sejumlah 233 orang. Menjadikan jumlah kematian sudah 13,713. Di Perlis nampak gayanya masih terus melonjak. Semalam 42, hari 64. Di Kedah ada sedikit susut daripada semalam. Hari ini 1,932, bukan jumlah yang baik. Begitu juga di Pulau Pinang, ada sedikit susut daripada 1,655 kepada 1,523 orang. Di Perak masih terus mengekalkan rentaknya untuk meningkat, bukannya menurun saudara. Sebab semalam 1,229, hari ini 1,248. Selangor ada sedikit susut, semalam 7,175, hari ini 6,974. Tapi di wilayah terus melonjak balik. Sebab semalam 1,439, hari ini 1,652. Di Putrajaya susut sedikit, semalam 26, hari ini 24. Dan Negeri Sembilan menampakkan pola-pola peningkatan sebab semalam 556, hari ini 608. Di Melaka sedikit susut, sedikit sangat susutnya, daripada 737 kepada 610. Begitu juga di Johor juga ada susut, tapi tak banyak kerana Johor hari ini mencatatkan jumlah mereka yang dijangkiti adalah 1,323 orang. Di Pahang ada susut, mungkin dapat Menteri Besar baru, dapat Perdana Menteri baru dari Pahang. Semalam 736, hari ini 517. Jadi warga Pahang berusahalah menjaga kebersihan, memastikan penjarakan sosial, duduklah di rumah sementara waktu ni saudara. Di Terengganu susut daripada 621 kepada 521. Tetapi di Kelantan terus meningkat. Sebab semalam 1,271, hari ini 1,281. Tinggi warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Saya khawatir dia akan mengulangi bibit-bibit sebagaimana yang berlaku dua bulan yang lalu. Begitu juga di Sabah. Ya Rosinin, Puan Rosnin Korengot harus berhati-hati sebab di Sabah nampak gayanya pola terus meningkat 4 hari berturut-turut.
Daripada 2,100 dia naik 2,413. Kemudian dia melonjak lagi 2,583. Dan hari ini di Sabah mencatatkan jumlah jangkitan yang agak tinggi 2,738. Bagaimanapun di Labuan nampak gayanya susut agak ketara sebab semalam 9, hari ini 1 saja jangkitan yang dilaporkan di Labuan. Syabas warga Labuan berusahalah untuk memastikan Labuan juga sebagai tidak ada jangkitan ya saudara. Di Sarawak saya terpempan sebenarnya sebab jumlah di Sarawak ini peningkatannya begitu tinggi. Semalam 1,206, hari ini 2,548 orang warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Tinggi, amat tinggi dan amat mencemaskan. Jadi pada teman-teman di Sarawak, berhati-hati sentiasa, jaga kebersihan, jagalah penjarakan sosial, kalau keluar pastikan pakai pelitup dan seboleh-bolehnya janganlah berjumpa dengan sesiapa saat ini ya. Kerana varian Delta ini menurut teman saya kalau dijangkiti dia amat menyakitkan sebenarnya saya. Itulah yang ada. Dan untuk bulan ini ya, jadi keseluruhannya bulan Ogos ini, bulan lalu sebulan bulan Julai jumlah warga yang dijangkiti oleh virus corona adalah 361,293. Tetapi hari ini baru masuk 20 Ogos saudara, sudah mencecah 399,752 untuk tanggal 20 bulan. Mana baru 20 hari bulan kemerdekaan kita, bulan Ogos ini jangkitannya begitu tinggi. So, jadi keadaan sekarang ni haruslah kita berusaha untuk memastikan agar virus corona ini dapat kita kendurkan keadaannya saudara ya. Tapi saya khawatirlah kerana musim hujan ini virus ini akan cepat menjangkit. Baik saudara, laporan daripada virus corona kita santuni sedikit tentang tazkirah, iaitu berhubung dengan tentang pemimpin yang adil. Kerana telah menceritakan kepada kami, iaitu Fuzail dari Atiyah dari Abu Sa'id, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dari Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat nanti dan paling keras siksaannya adalah pemimpin yang zalim. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Statusnya adalah isnad hadis hasan ya saudara. Jadi pengajaran kepada hadis ini, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah dan paling dekat tempat duduk si Allah ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Ini saudara hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungannya adalah pemimpin yang adil. Ini daripada hadis Tirmizi. Itu hadis sahih. Jadi sementara orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat nanti dan paling keras siksaannya untuknya adalah pemimpin, adalah penguasa yang zalim dan menzalimi rakyat atau orang bawahannya. Jadi saudara, pemimpin itu bukan hanya pada negara, pada keluarga kita juga kita adalah pemimpin. Dalam berpersatuan kita pemimpin. Dalam syarikat, kalau kita memimpin syarikat itu, kita juga adalah pemimpin. Jadi lakukanlah kepimpinan yang adil, yang saksama untuk kita memastikan agar orang bawahan kita itu dapat menikmati sepanjang kita memimpin sesuatu organisasi itu saudara. Jadilah bapa yang baik sebagai pemimpin terbaik dalam keluarga saudara ya. Baik. Mutiara kata kita hari ini kiriman teman saya Saudara Hibil Hasan. Orang kaya bukanlah orang yang memiliki kekayaan itu, melainkan orang yang menikmatinya. Jadi kalau kita jadi orang kaya pun, bukanlah kita kaya saja kalau kita tidak mampu untuk menikmati hasil kekayaan kita itu. Jadi jadilah orang kaya yang berkesempatan, yang dapat merasai nikmat sebagai orang kaya. Sebab kadang-kadang orang kaya ni ada pula jadi datang penyakit. Kaya pun tak boleh nak makan durian, tak guna juga.
kaya pun tak boleh nak makan daging, tak boleh makan ayam, tak kaya juga. Jadi orang yang kaya, kata Benjamin Franklin, ialah orang yang menikmati kekayaannya. Inilah ini mutiara kata kita pada malam ini. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan yang baru ini segeralah membuka parlimen agar dapat dibincangkan setiap 1 sen perbelanjaan negara itu. Ya saudara, dan kepada teman-teman yang berkesempatan, yang berpeluang mendapat wang simpanan pekerja RM1,000, kita harapkan berjimat cermatlah. Dan saya harap pimpinan yang baru kali ini, Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, beliau datang daripada UMNO. Maka menjadi tanggungjawab beliau untuk melunaskan tuntutan UMNO yang selama hari ini menjerit saban hari mahukan agar pimpinan kerajaan melaksanakan moratorium. Jadi ini adalah satu task yang paling besar, yang wajar dan perlu ditangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang baru. Besok dia angkat sumpah. Selepas dia angkat sumpah, dia harus melaksanakan. Kena berjalan terus. Moratorium perlu dilaksanakan. Betul, kita tahu dalam masa sehari 2 hari dia akan membentuk kabinetnya. Tapi rakyat tak larat dah. Dah berminggu-minggu dah rakyat tampak ada santunan daripada pimpinan. Begitu juga tuntutan UMNO. Jangan lupa, kita mahu supaya kumpulan wang simpanan pekerja mengizinkan pengeluaran RM10,000 one off. Ini mesti dilakukan, kalau tidak beliau mengkhianati perjuangan UMNO. Ini saya bukanlah nak warning, tidaklah, saya menyarankan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru, yang insya-Allah besok akan mengangkat sumpah. Ingatlah bahawa saudara di belakang saudara, di bahu saudara terpikul beban yang terlalu tinggi atas kehendak rakyat, membela rakyat. Kena ingat, hari ini UMNO sudah pun memimpin di Anjung Kuasa Putrajaya. Dalam keadaan begini, santunailah kehendak UMNO, kerana perjuangan UMNO adalah dari rakyat untuk rakyat. Jangan fikir pula untuk menjaga hati semua orang, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak boleh. UMNO terus berjuang untuk rakyat. Kalau saudara tidak berjuang untuk rakyat, kalau saudara dilihat tidak melaksanakan impian dan harapan UMNO, minta maaf. Saban malam nanti kalau kita selama ini mengkritik pimpinan kerajaan, maka kita akan terus mengkritik. Nak buat macam mana saudara? Baik saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah The Ugly Side of Democracy, ataupun dalam bahasa Melayunya, sudut terburuk dalam demokrasi. Yang ini akan kita bincangkan malam ini tentang sudut terburuk, The Ugly Sides of Democracy. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu Pantun Pak Nazil. Indah bahasanya, indah culipannya, cara beliau menegur pun begitu baik. Kata Pak Nazil, sarjan kanang banyak berjasa, laku tingkah tak penting diri. Bukan senang menerima kuasa, salah langkah menggigit jari. Saudara Wahab, Saudara Talib, Saudara Anwar, kena ingat tu peringatan Pak Nazil. Bukan senang bila menerima kuasa, salah langkah menggigit jari. Kemudian kata Pak Nazil lagi, rasa gugup tengkuk diberus, tergedik-gedik, melangkah merata. Orang sanggup menongkah arus, kurang cerdik pandangan mata. Kalau orang yang sanggup menentang arus, menongkah arus ni, dilihat kurang cerdik pada pandangan mata. Tapi kalau ada prinsipnya, maka anda akan dihormati. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup berarti, yang untuk menyantuni haulu telinga kita sebagai pembuka bicara kita malam ini. Saudara, dah bagaimanapun saya harus perlu memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak berkemampuan untuk menyemak satu persatu. Dan perlu diingat bahawa ini adalah pencerahan politik dan prinsip asasnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju.
Pencerahan yang saya lakukan bukan untuk melobi ataupun untuk mengangkat orang itu, orang ini, tidak. Saya cuba memberi pandangan semampu mungkin atas pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi sebab itu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara mau memberi pandangan dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik. Janganlah kita maki hamon, mencarut dan sebagainya. Saudara tidak bersetuju, is okay. Saudara bersetuju juga, okey. Jadi saudara Jalil Khairul Muzammil Arif berlakon dengan menipu, UMNO tetap UMNO. Nah, ini saya katakan tadi bahawa kita tidak boleh mengutarakan pandangan kita mengikut kehendak asal hati kita. Jangan kita melampiaskan amarah kita untuk mengajak orang untuk marah dan mengikuti kita. Tidak. Ini pencerahan halaman ini. So, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan bergaduh sama kita. Orang lain senang saya, orang lain dapat pangkat, orang jadi menteri, jadi malam menteri. Kenapa harus kita sama-sama kita berbalah? Kita harus menyantuni. Jadi jika ada masalah, lontarkan pandangan saudara bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah itu. Kerana ini adalah halaman warga cinta damai dan kita menyantuni dengan penuh harmonis. Ingat saudara, gunakanlah bahasa yang baik sebaik-baiknya. Saya mohon maaf sebab semalam tak dapat buat live secara begini kerana saya menerima undangan daripada UMNO Malaysia. Mungkin ada yang dapat berkesempatan mendengar bicara saya yang tak sebagaimananya bersama dengan beberapa orang dengan moderator, tamu lain. Saya berusaha memberi pencerahan sepengetahuan saya. Bagi saya, apa orang nak kata pun katalah. Kita mesti berani untuk bercakap, kita mesti berani melontarkan pandangan kita. Kerana bagi saya, setiap manusia itu tidak maksum sifatnya. Saudara? Baik. Dalam kita menjunjung titah istana. Jadi saya amat mengharapkan jangan sampai rumah siap, pahat berbunyi. Jadi warga UMNO saya mengharapkan jangan terlalu gairah, jangan terlalu gembira bahawa kononnya sekarang ini sudah kembali pada UMNO, kuasa sebagai Perdana Menteri. Jangan. Sebab saudara, saya bimbang. Di hadapan ada cabaran yang getir yang menanti. Jadi sebab itu saya mengharapkan warga UMNO harus menyantuni, mengukuhkan perpaduan dan menghadapi suasana yang pasti saya melihat akan berlaku pilihan raya umum. Jadi kita kena kaji bagaimana keyakinan para pemain ekonomi di peringkat antarabangsa dengan perlantikan Perdana Menteri yang baru. Kita ucapkan tahniah kepada Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, latar belakangnya sebagai anak Penduri Getah yang diangkat sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa. Okey, kalau ada kesilapan masa lalu, kita boleh saling bermaafan. Tetapi bagaimanapun prinsip perjuangan ini tidak boleh digadaikan. Dan UMNO kena harus berusaha sebab saya melihat bahawa langkah Sheraton 2 mungkin berlaku. Sebab itu saya dikabarkan hari ini ada pertemuan di hotel Royal Chulan. Saya harapkan berhentilah untuk berbondong sana berbondong sini. Sepatutnya balik ke rumah, start buat kerja. Nak bincang telefon begini. Jadi keadaan sekarang ni keadaan yang merunsingkan saudara. Laporan daripada Kementerian Kesihatan bukanlah satu laporan yang baik. Terlalu tinggi hari ini dia punya COVID-19. Ini terpikul di bahu Datuk Ismail Sabri. Sebagaimana saya tengok juga Setiausaha Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan, dia menyatakan bahawa beliau berdoa agar kerajaan yang bakal dibentuk nanti biarlah merupakan sebuah kerajaan yang sentiasa menjaga rakyat dan kepentingan rakyat. Ini yang paling penting. Ini paling utama. Berkali-kali saya katakan perjuangan UMNO adalah dari rakyat untuk rakyat. Tak lebih daripada itu, tak kurang daripada itu. Jadi kita mengharapkan kerajaan yang dibentuk nanti sebagaimana kata Datuk Ahmad Maslan, hendaklah meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Jadi moga selepas ini kerajaan yang dibentuk berjaya untuk mempertahankan pertama sekali agama kita. Of course, kemudian institusi istana. Jangan kita izinkan orang mencerca sebab semalam saya dah tengok satu orang yang mencerca kemuliaan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Orang ini perlu segera diambil tindakan. Kita harus menyingsing lengan kalau ada unsur-unsur yang sebegitu. Dan kita harus menyantuni dalam masalah sosial. Ini terletak di bahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Begitu juga dengan soal pendidikan.
Saya amat khawatir dengan jumlah begini. Bagaimana, apakah keputusan kerajaan lalu untuk membuka sekolah, maka pelajar-pelajar terpaksa pergi ke sekolah balik. Semalam pun saya dah cakap, kita tidak mahu melihat anak-anak kita, anak-anak kecil kita tiba-tiba terdedah kepada wabak. Saudara Samsul Syam, sabar saudara, jangan marah. Saya secara tegur, saya tak marah, saya tak. Sebab bagi saya boleh bercakap, boleh mengkritik, anda juga boleh mengkritik saya, tak ada masalah. Sebab prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, asalkan tidak ada niat, hasrat, dendam dan mewujudkan permusuhan. Saya ingin menyantuni persahabatan dengan teman-teman semua. Dan setiap malam saya memberi pencerahan ini, tidak lain tak bukan adalah untuk, kalaulah warga net ataupun teman-teman yang masih sama-sama dalam keadaan macam mana, so saya memberi penerangan lah. Itu saja. Bukan nak tunjuk saya pandai, bukan nak tunjuk saya bijak. Saya nampak kadang-kadang marah kat saya. Marah nak buat macam mana? Kita bukan boleh memberi kegembiraan pada semua orang. Saudara, kalau 100,000 orang melihat live saya ini, kalau setakat 1,000 nak marah, saya marah lah. Nak buat macam mana? Cuma saya mohon, secara insaniah, janganlah kita sama kita maki hamon. Sebab saya pun tidak suka maki hamon. Kadang-kadang nada saya tinggi. Tinggi itu adalah saya stres. Pentingnya keadaan. Saudara tengok Yusof, bagi saya inilah pentingnya, Saudara Zul. Jangan kita biarkan benda itu berlarutan. Sebab saya nampak ni, jadi sebab saya lihat selepas saja ya Muhammad Datuk Ismail Sabri diumumkan sebagai Perdana Menteri, sudah ada saudara timbul, terdapat kiriman yang agak sinis saya lihat, yang mengungkap kenyataan, ini kenyataan dia. Di antara, saya tak mau sebut nama siapa ya, tahniah Datuk Ismail Sabri. Bila dilantik menjadi Perdana Menteri, janganlah pula lupa jasa-jasa parti dan Presiden UMNO. Dan jika membuat keputusan penting, janganlah pula membelakangkan parti. Ini kenyataan yang agak sini. Saya tahu. Sebab jadi ahli-ahli akar umbi sebenarnya sedang memerhati. Setiap perkara yang berlaku ni implikasinya besar kepada parti. Jadi sedikit demi sedikit keyakinan ahli dikhawatiri akan pudar. Tapi kita perlu gagahkan juga badai yang berdepan ini. Dan hari ini Yang Amat Datuk Ismail Sabri diberi kesempatan untuk menjadi nahkoda utama kepada kerajaan negara, pada negara kita ini. Parti masih lagi pada Datuk Seri Zahid Hamidi. Sudah pula terdengar kan konon-kononnya kena berhenti dan sebagainya. Ya, ini saya pun tak faham. Kerana Datuk Seri Zahid Hamidi bukan meletakkan kepentingan dirinya. Kalau dia nak, dia kata dia lah nak jadi Perdana Menteri. Tak ada, dia beri laluan, tak ada masalah. Sebab beliau mahu menyelesaikan kesnya di mahkamah. Bersamalah kita berdoa agar beliau dapat menyelesaikan kesnya. Dan yang diharapkan adalah tidak ada lagi campur tangan dalam badan kehakiman. Kerana persepsi rakyat selama ini agak berat, saudara. Kerana dilihat konon-kononnya lah ada campur tangan dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan kepimpinan yang baru di anjung kuasa di Sri Perdana, campur tangan ini tidak berlaku. Kalau ada, kalau tak ada, alhamdulillah. Dan biarlah mahkamah memutuskan. Dan kita pula jangan pula jadi hakim. Belum kes itu selesai, kita dah mengatakan itu bersalah. Sebab prinsipnya kita kena ingat, no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa pun boleh dianggap bersalah sehingga kecuali ia diputuskan oleh mahkamah. Sebab kita mengamalkan prinsip rule of law, bukan ikut rule of the jungle. Jadi kita mengharapkanlah, sebab sekarang ni perbicaraan besar masih lagi berjalan. Itu pertamanya tentang kes yang berhormat Datuk Seri Najib. Jadi kita mengharapkan agar mahkamah telus, tuntas dan laksanakan perbicaraan itu sebaik mungkin. Dan kalau boleh, banyak orang minta biarlah perbicaraan dibuat melalui kaca TV, sebab orang nak tengok, orang pun nak tahu. Ya saudara, saya tidak mahu supaya kes-kes pemimpin kita ini dijadikan mahkamah terbuka. Maka rakyat membuat pelbagai persepsi. Ini tidak baik. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai ketua kerajaan perlu memastikan benda begini kena tegurlah. jangan diizinkan mahkamah rakyat dijadikan sebagai keputusan. Itu tak betul. Begitu juga kes yang melibatkan Presiden UMNO. Biarlah perbicaraan itu. Sekarang ni menunggu sama ada hakim kata ada tak ada prima facie. Kalau ada prima facie, masa perbicaraan akan diteruskan untuk pihak peguam untuk mengemukakan hujah-hujahnya.
Tapi kalau tak ada prima facie, maka dia bebaslah. Sebab ada dua kes. Satu kes berhubung dengan Yayasan Akal Budi. Satu kes lagi dengan kononnya ada tuduhan melibatkan rasuah. Dua kes saja, tetapi kerana rentetan daripada itu banyaklah. Menjadi sampai 87 dan sebagainya. Akhirnya rakyat mendapat persepsi yang buruk. Dan benda ini perlu dihentikan. Bagi saya, pandangan saya bahawa mahkamah itu sepatutnya tempat kita mencari keadilan. Bukan mahkamah digunakan untuk memburukkan nama seseorang. Bukan kita seret orang ke mahkamah nak memburukkan dia. Kalau kita nak mencari keadilan, bila berlaku kezaliman dan sebagainya. Ya, saudara Khalifah keempat, situasi bahaya sebenarnya. PRU nanti kena berbagi kursi. Ini juga harus dipikul oleh Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri. Dan jangan lupa saudara, dalam keadaan sekarang ni, bila UMNO amat mengharapkan sokongan daripada Parti Peribumi Bersatu untuk mengizinkan Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, artinya seolah sudah ada kerjasama. Sedangkan keputusan ahli akar umbi, kita tak mau kerjasama dengan UMNO, ada dengan PBBM. Ini juga masalah yang perlu ditangani. Kalau tidak nanti, bukannya no PBM, love PBM lah pula. Ini masalah besar. Dan sebab saya melihat sudah ada tekanan yang dilakukan terhadap Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri. Mesti nak lantik timbalan Perdana Menteri, lantik orang ni jadi menteri, lantik orang ni. Dan kalau hari ini pun dah timbul sebenarnya, sehada dapat orang hantar pada saya, konon-konon kabinet bayangan sampai 38 orang. Kalau 38 orang campur dengan 38 timbalan menteri, back to square one lah. Balik cerita lama lah. Kerajaan kita mempunyai jumlah menteri yang ramai, yang membazirkan duit rakyat. Saya berdoa, berharapkan agar terbuka hati Yang Muhammad dan Datuk Ismail Sabri mewujudkan dalam 10-12 orang saja jemaah menterinya. Sebab matlamat utama sekarang ni nak tangani COVID-19. Itu matlamat pertama. Itu impian istana yang mengizinkan Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri. Harapan istana, harapan raja-raja Melayu, harapan rakyat khususnya. Kedua adalah tentang untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang begitu teruk menggudum. Betul, hari ini pasaran saham nampak gayanya sudah mula naik balik. Jadi sebab dah selesai tentang dah tahu ini siapa jadi Perdana Menterinya, dah tahu bahawa UMNO take the lead sebagai pimpinan, maka keyakinan pasaran sudah ada. Jadi kita harap momentum ini perlu dikekalkan. Jangan pula lepas ni nanti buat kenyataan-kenyataan bodoh pula. Saya tak mahu benda ni berlaku. Sebab bila orang dah percaya, jangan kita memberi menggusarkan kembali. Ini keadaan saudara. Jadi sebenarnya saudara, memanglah banyak orang bertanya dengan saya, kenapa mengumumkan nama Datuk Ismail Sabri, ya? Sebenarnya ini bukan keputusan Majlis Tinggi saudara, ya. Ini adalah keputusan ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional kerana merasakan yang rapat dengan PBM yang boleh mendapat sokongan daripada ahli Parlimen PBM adalah Datuk Ismail Sabri, sebab beliau bersama dengan mereka. Yang lain tak ada. Kalau mengukakan nama Yang Muhammad Tengku Razali, tentulah takkan dapat. Bila tak dapat nanti tergantung balik. Sebab Yang Muhammad Tengku Razali bukan dalam kerajaan yang lalu. Sebab itu pimpinan merasakan sebegitu. Dan banyak orang bertanya pula saya, macam mana dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak berbincang ke? Saya tak tahu. Mungkin ini masih belum ada keyakinan lagi di kalangan pimpinan daripada Sabah dan Sarawak. Kalau pimpinan daripada Sabah dan Sarawak yakin atas kepimimpinannya, maka tentulah mereka akan memberi undian pada beliau. Ini keadaan saya. Jadi sebab itu saya kata sebenarnya mungkin pemimpin nampak apa yang kita tidak nampak. Jadi kita sebagai orang bawahan ni terimalah, ya. Jadi tugas kita sebagai ahli ialah bila parti sudah membuat keputusan, jadi kita kena akur. Jangan pula kita nak menentang. Kita boleh menegur, tapi jangan kita menentang. Kalau kita menentang, artinya kita tak bersetuju dengan keputusan parti, mudah saja keluar parti lah. Tapi selagi kita berada dalam parti, kalau itu jadikan keputusan parti, terimalah. Sebab itu saya marah dengan pimpinan-pimpinan yang kadang-kadang bila parti buat keputusan A, mereka buat keputusan B. Itu tak boleh, saudara, ya. Jadi sekarang ni siapa pun jadi Perdana Menteri sekarang ni, kita terima. Sebab sekarang ni bukan saja kita memerlukan sokongan daripada warga UMNO. UMNO tak ramai, saudara. 42 orang aja. Kena ingat, kita parti yang kalah. Jadi perlulah mendahului kepentingan parti.
Jadi buat saudara waktu ni kita bantulah kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Jangan pula, okey saudara mungkin tak bersetuju, tapi janganlah kerana ketidaksetuju itu kita melingkupkan pula kerajaan UMNO ni. Ini saya memberi penerangan kepada warga UMNO Akar Rombi. Anda mungkin tak bersetuju, mungkin sakit hati, mungkin marah. Jadi jangan lampiaskan kemarahan itu hingga kita sampai ke peringkat membakar rumah kita. Jadi buat sebelah ni kita bantulah. Kalau ini saja pilihan yang kita ada, maka kita ada harapi. Pilihan yang lebih baik nanti, tunggulah sampai waktunya. Kata orang tua-tua, kalau tak ada rotan, akar apa berguna juga. Jadi, kalau setiap langkah itu sumbang, maka itu tidak akan menjadi strategi yang baik dan akan memudaratkan parti. Kita selama ini melaungkan slogan, kita nakkan istiqamah, kita nakkan hidup Melayu dan macam-macam slogan. Tapi saya faham warga Akar Rombi merasakan hanya slogan sajalah, dia kata. Tak terlaksana, tak tidak langsung. Jadi warga Akar Rombi nampak, mungkin pimpinan tidak nampak. Jadi cubalah sesekali sekarang ni kita menyantuninya, dan kita minta agar pimpinan di atas tu cuba-cubalah menerima kenyataan. Kerana sekarang ini bukan zamannya pemimpin semua tahu keadaan sekarang ni. Bak kata Bani Bidalan, mana yang terbit dulu itulah dituai. Yang tuai dulu tu nanti kalau tidak dimakan oleh burung. Sebab sekarang ni ada cakap-cakap mengatakan bahawa ini Perdana Menteri yang baru lantik ni harus membuat kerjasama dengan Bersatu. Ini keadaan masalah besar ni. Jadi penting kepada kita, misi kita adalah kita nak menghadapi pilihan raya umum. Itu yang paling penting. Kita mau memperjuangkan matlamat UMNO itu sendiri. Baik saudara, now kita berbicara soal the ugly sides of demokrasi ataupun sudut terburuk pada demokrasi. Dia diumpamakan macam saudara melihat sekeping wang shilling, ya. Sebelah tu ada tandanya 5 sen ke, 10 sen ke, 20 sen ke, RM1 ke. Tapi jangan lupa di belakangnya bukan tanda nilai shilling itu. Gambar bunga, gambar parlimen, gambar usaha emas, ya. Jadi inilah keadaan sekarang ni. Inilah demokrasi. Sebab dalam amalan demokrasi, ini saya kata the ugly side of demokrasi. Kalaulah dalam sebuah kelas, in the class of 40 ataupun dalam sebuah kelas tu ada 40 orang pelajar, umpamanya, ya, ini perumpamaan. Jadi 40 orang ini cikgu tanya 2 campur 2 berapa? Kalaulah ini dari segi demokrasi, kalau sebenar-benarnya 2 campur 2 tentulah 4. Tetapi mengikut amalan demokrasi, suara ramai menentukan. 2 campur 2, 8, dia kata. Dan cikgu kena terima. Suka tak suka, inilah dia ada side of demokrasi. Sebab the numbers ataupun jumlah angka yang menentukan sama ada betul tak betul. Dia tak ambil kisahlah. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam satu pemilihan, bagi apa-apa juga jawatan maupun keputusan, walaupun ia bercanggah dengan akal fikiran waras, ya, dia tak boleh jadi. Akal fikiran waras mengatakan 2 campur 2 mesti 4. Tapi dalam demokrasi, kerana suara ramai menentukan keputusannya, jadi 2 campur 2, suara ramai kata 6 lah. Itulah the ugly side of demokrasi, saudara. Jadi kadang-kadang saya sebenarnya, Allahyarham Seniman Agung P. Ramlee, dia sebenarnya telah pun memberi gambaran pada kita. Banyak orang tak dapat tangkap, cuba tengok filem baik. Saya agak tertarik hati bila dia memutarkan ataupun mengarahkan filem berjudul Keluarga 69. Begitulah keadaan politik kita ni. Bercempera ni. Atas bawah tunggang langgam. Dalam Keluarga 69, bapa kahwin dengan menantu. Menantu kahwin dengan mak. Kemudian mak anak ni pula kahwin dengan bapa ini menantu. Berselaru. Tetapi akhirnya apa yang P. Ramlee tunjukkan?
Dia kata kita dah kelang kabut, maha kelang kabut, dan mereka berpimpin tangan menuju ke parlimen. Cuba saudara tengok gambar tu. Lihat, ertinya P. Ramlee dah bagi tahu apa-apa pun putuskan dekat parlimen lah. Sama ada betul ke tak betul. Sebab kita sendiri, kalau dia fikir, mana logiknya bapa kahwin dengan anak tiri, anak, ya, ataupun menantu. Anaknya kahwin dengan bapa ibu apa mertua kepada isteri mertua bapaknya. Dia pecah lagu. Dan P. Ramlee kata pimpin ke parlimen. Biarlah parlimen memutuskan. Jadi inilah saya lihat kadang-kadang seniman agung P. Ramlee, dia kadang-kadang pemikirannya melangkaui suasana begitu, saudara. Saya kadang-kadang tengok dan tonton filem P. Ramlee satu persatu. Macam filem Dalam Musang Berjanggut, bila orang melanggar undang-undang, bila Seniwati Saadiah tanya kalaulah orang tu lelaki masuk rumah wanita, suami tak ada, salah tak? Salah, katanya. Tapi macam mana sekarang ni? Anda sebagai Menteri Agama, itu undang-undang kita boleh padam. Inilah yang berlaku pada negara kita sekarang ni, kritikan-kritikan yang dilakukan oleh P. Ramlee. Jadi seniman Allahyarham P. Ramlee, dia melangkaui pemikiran, melangkaui zaman kita, saudara. Selama ini, saudara, sesuatu yang agak menarik juga pada filem. Boleh buat filem. Kalau P. Ramlee masih hidup, dia akan buat filem. Tak pernah berlaku sekali kita mengundi, kita dapat 3 Perdana Menteri. Saya tengok dalam Julaipan, banyaklah. Sekali aja mengundi, 3 Perdana Menteri. Sebab, saudara, dalam keadaan begitu, kita melihat juga bila amalan demokrasi ini ditunggang terbalikkan. 2 orang Perdana Menteri, okey, yang diangkat menjadi Perdana Menteri, ada berlaku songsang dalam politik, dalam arus demokrasi. Dalam demokrasi, suara ramai menentukan suara yang sedikit. Tapi dalam penentuan melantik Perdana Menteri yang lalu, sering saya katakan songsang. Kerana waktu pertama sekali selepas pilihan raya umum yang ke-14, apabila pelantikan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, beliau mewakili parti yang paling kecil, iaitu dengan 13 wakil rakyat bersamanya. Sedangkan wakil yang ramai datang daripada Parti Keadilan. Keadilan waktu itu ada 52 kursi parlimen. Sama dengan DAP pun 42. Jadi dalam keadaan begitu, yang kecil memerintah yang besar, tentulah kalau songsang, kadang-kadang ni anak yang lahir tu boleh jadi meninggal, boleh jadi cacat dan sebagainya. Kesongsangan dalam amalan demokrasi, dan akhirnya bertahan cuma 2 tahun lebih saja. Dan Tun Dr. Mahathir ditumbangkan dengan langkah Sheraton. Okey, selesai masalah itu, pelantikan Tan Sri Muhyiddin juga melakukan kesongsangan dalam demokrasi. Amalan demokrasi, majoriti menguasai yang minoriti. Kerana waktu itu kalau nak diikutkan, majoriti waktu itu adalah UMNO. UMNO ada 42 kursi, 43 kursi. Dan Tan Sri Muhyiddin waktu itu cuma ada 6 kursi parlimen saja. Kumpulan daripada Azmin cuma ada lebih kurang dalam 12 orang. Sebelum satu lagi masuk kemudian 11 orang. Dan kalau nak dikira pula lagi, mereka yang melompat daripada UMNO menyertai PBM, lebih kurang dalam 16 orang. 16 campur 6 baru 22. UMNO 42. Tapi bila berlaku kesongsangan, maka timbullah langkah menjatuhkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Dan hari ini, kedudukan hari ini, kita kena cakap terus terang. Jangan kita menafikan kebenaran. Hari ini, parti yang kalah kena terima hakikat. Kita warga UMNO, memanglah saya sebagai orang UMNO seronoklah, suka tengok parti kita dapat balik kuasa. Tapi dah jauh di sudut hati, saya mengatakan, benar ke begini? Wajarkah kita? Sebab kita adalah parti yang kalah. Sepatutnya kita menyantuni diri kita, parti kita ini untuk diperkukuhkan lagi. Tak payahlah kita nak ikut budaya songsang menyongsang ni. Tak payahlah kita ikut budaya 69 tonggang langgang. Sepatutnya kita perbaiki soal itu. Tapi awal-awal lagi pimpinan daripada UMNO sudah hendakkan kuasa nak merebut. Sedangkan dia lupa bahawa kita parti yang kalah. Saya mungkin pandangan saya ini bercanggah. Pandangan saya tidak, ketapan saya, pandangan saya ini bercanggah. Kerana saya khawatir, saudara. Paling saya khawatir
Kerana titah Duli Yang Mulia Tuan Agong mahukan dalam waktu yang terdekat ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus membawa usul kepercayaan di Parlimen. Parlimen akan bersidang mengikut takwimnya pada 6 September akan datang, lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Kalau ini berlaku dalam tempoh 2 minggu, tapi selalunya mestilah ada Profesor Aziz Bari, dia kata mesti pengarisa undang-undang perlembagaan, dia kata mesti bawa keabsahan di Parlimen terlebih dahulu sebelum membentuk kabinet. Jadi tak boleh nak tunggu sampai 2 minggu kabinet tak ada. Jadi bila berlaku pembentukan kabinet, ini bermasalah besar. Saya nampak masalah besar. Sebab tuntutan PBM dia nak jadi Timbalan Perdana Menteri sekurang-kurangnya. Dalam parti PBM, pengasasnya Datuk Ridwan, dia Melaka, dia kata dia pun layak jadi Timbalan Perdana Menteri. Azmin Ali kata itu tempat saya, sepatutnya saya Timbalan Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin pun sudah ada pula keluar dalam gambar-gambar apa semua, dia pun tak juga jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi 3 orang ni nak akan minta jawatan Timbalan Perdana Menteri. Macam mana Datuk Ismail Sabri nak menyelesaikan masalah ini? Begitu juga dengan parti daripada Sabah, dia pun tak juga. Begitu juga di Sarawak. Tuntutan ini adalah tuntutan, dan UMNO tentulah tak mahu. Ini keadaan sayang saudara. Jadi dalam keadaan begini, seandainya Yang Amat Perdana Menteri melayan tuntutan, akan berlaku kekecohan. Kalau bertanya dengan pandangan saya, yang terbaik tak perlu ada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kerana tidak ada dalam perlembagaan kita mengatakan mesti dilantik jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dulu pun waktu pelantikan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri, kerana itu adalah helah politik dilakukan di saat UMNO mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Malam itu, petang itu juga lantik Datuk Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi ini saya melihat ini sebagai helah politik, sedangkan tidak ada dalam perlembagaan. Sebab itu bila orang bertanya, kenapa Datuk Ismail Sabri tidak mengangkat sumpah sebagai Timbalan Perdana Menteri? Saya kata nak angkat sumpah buat apa? Dia dah jadi ahli menteri dalam kabinet waktu itu. Dan tak perlu pun kalau tidak ada dalam perlembagaan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jawatan ini boleh dilakukan kalau parti itu memerintah. Bila parti itu memerintah, contoh macam dulu UMNO mempunyai majoriti yang besar, maka dia wajarlah melantik timbalan. Kalau dia tak ada nanti, maka timbalan dia lah akan jadi Perdana Menteri. Inilah orang yang ditonton, yang dilihat sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi kena ingat, antara UMNO, PBM, dua parti yang berbeza. Kalaulah sekarang ni Datuk Ismail Sabri melantik Hamzah jadi Timbalan Perdana Menteri, apakah beliau nak tunjuk pada rakyat inilah calon Perdana Menteri? Itu tentulah tak betul. Apakah nak lantik Azmin Ali sebagai Timbalan Perdana Menteri? Wak Imam lantik Datuk Ridwan. Ini keadaan saudara, jangan lupa. Dan dalam keadaan begini saudara, Parti Keadilan tentulah mereka yang membuat menganalisa tentang undian yang diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, undian dapat oleh Datuk Ismail Sabri. Mereka tentu sedang memikirkan untuk langkah syaratan 2. Saya khawatir ini akan berlaku. Saya nampak bayang-bayang itu sebab sudah pun ada culipan yang saya dapat mengatakan bahawa sekarang ini mereka nak tunggu pembentukan kabinet. Salah langkah Datuk Ismail Sabri, maka tentulah akan terjadi suasana begitu apabila beliau membawa usul keabsahannya, the legitimacy of the Prime Minister in the Parliament. Sesuatu lagi yang perlu saya jelaskan sini, saya amat terperanjat sebenarnya. Di samping melihat badut-badut politik ni bergerak sana, bergerak sini, macam orang kata sarkis tak ada tuan, sarkis tak ada master. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, bercempera selama 2 minggu. Bagi saya, kalau orang Melayu kata, hantu raya lah. Mereka ni jadi hantu raya. Bertebaran semua tempat. Tapi mereka ni hantu raya tak berteman, tak bertuan. Kalau hantu raya tak bertuan ni, lain tak ada. Kerja ni nak mengganggu orang saja. Ugut sana, ugut sini. Akhirnya, apakah kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri ini boleh bertahan kukuh sehingga menghadapi pilihan umum? Saya khawatir.
menambah kekhawatiran saya sekarang ni sebab saya melihat sepanjang 3 hari lepas, kerahsiaan sesuatu yang dianggap rahsia di Istana Negara sudah dilihat bocor. Ini bahaya, saudara. Kerana sudah nampak ada pula orang mengatakan Datuk Ismail Sabri dapat 114 undi, ada kata 115 undi. Jadi andaian, kalau itu merupakan andaian, okey juga, tetapi andaian itu menjadi diterjemahkan jadi realiti. Jadi apakah jumlah undi itu dapat diketahui oleh orang? Sedangkan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menitahkan undi itu rahsia. Sepatutnya undi itu sepatutnya rahsia, tapi bila diketahui, ini satu benda yang bahaya. Apakah kerahsiaan Istana Negara? Ini Istana Negara yang tertinggi di negara kita. Kalau kerahsiaan negara, istana boleh diceroboh, maka ini juga terdedah pada anasir luar. Ini yang saya amat ngeri. Sepatutnya mereka yang berada di istana, yang bertugas sebagai pegawai-pegawai istana itu, mesti bila Agong kata rahsia, tak boleh keluar satu apa pun. Tak boleh ada sebarang kenyataan. Tapi kalau benda berlaku, ini masalah besar ni. Jadi kalau mereka tidak menyimpan rahsia, mereka adalah orang yang khianat. Ini keadaan saudara yang amat mengerikan saya sebenarnya. Saya melihat apa yang berlaku itu dengan pemikiran, bagaimana boleh berlaku begini? Sepatutnya undi-undilah. Tapi dalam pengundian begitu, bocor rahsia sini, bocor rahsia sana, tahu orang ni dapat undi banyak ini, orang ni dapat... Ini sepatutnya, seharusnya ya, bila dah memberi undian, sebab tuanku minta seorang sama seorang, hantar. Bila dah hantar tu, tuan untuk for the eyes of His Majesty, untuk tatapan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu saja. Kira, okey jumlah ni. Lepas tu kertas tu bakar je lah. Tak perlu orang lain tahu. Tapi kalau disebut apa semua tahu, bukan rahsia lagi. Bila sesuatu yang dianggap rahsia itu tidak menjadi rahsia lagi, ketakutan saya, banyak implikasi akan datang. Saudara. Dan paling amat mendukacitakan saya apabila saya melihat dalam media sosial ada pula lebay-lebay ni. Seorang lebay tu dia boleh telefon. Okey, sama ada dia nak tunjuk dia punya hubungan akrab dengan tuanku ke. Saya tak tahu apa niatnya. Tapi bila mengatakan tuanku, saya sokong orang ini, sudah tak ada rahsia lagi. Apakah diizinkan orang biasa boleh telefon Agong? Saya nak sokong orang ni melalui telefon. Sedangkan tuanku kata, tulis satu persatu. Nama kamu siapa? Undian kamu siapa? Cop rasmi kamu, pejabat kamu, hantar terus spek kepada tuanku. Jadi untuk for the eyes of His Majesty, untuk tatapan mata Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, sepatutnya itu saja. Tapi bila ada lebay ni, boleh viral sekarang ni. Saya juga terperanjat. Bagaimana ini boleh berlaku? Betul nak tunjuk hubungan rapat dengan tuanku pun bukan itu caranya. Bagi saya lah. Dan tak perlu pun dirakamkan. Perlu apa dirakamkan? Sesuatu yang dianggap rahsia. Jadi saya kata lebay ni pun satu hal lagi. Buat panggilan. Bagi saya lah, deed is totally wrong. Ini menyanggah sebenarnya. Jadi bukan sikaplah seorang yang dianggap sebagai the lawmaker ataupun pembuat dasar, pembuat undang-undang. Tak boleh begitu. Maaflah, saya bukan nak marah sangat pada lebay-lebay ini, tapi keadaan begitu bila terjadi, inilah yang membuatkan negara kita dalam keadaan yang tak menentu saya. Jadi saya sebenarnya bila menyebut tentang kerahsiaan istana, saya amat bimbang. Dan saya berdoa lah, dan sepatutnya sekarang ni perlu ada siasatan lah. Pihak berkuasa perlu menyiasat. Janganlah istana kita ini boleh diceroboh oleh sembarangan orang. Itu tempat yang paling kita pertahankan kerahsiaannya. Kita tak boleh tolerate benda-benda begini, saudara. Ya. Ini perlu dibetulkan. Begitu juga, saudara, ini dalam keadaan saya melihat tanggal 6 hari bulan September. Dan ada tuntutan bahawa Datuk Ismail Sabri kena lantik orang ni jadi menteri ni, orang ni jadi menteri ni. Kalau tak puas hati, tumbang. Sebab itu saya katakan sekarang ni, ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi lebih baiklah bersiap sedia untuk menghadapi musim pilihan raya umum. Kerana keyakinan saya, kalau masih lagi berlaku indah limbo, masih lagi berlaku undi tak percaya, masih lagi Datuk Ismail Sabri gagal untuk mendapat unsur undi kepercayaan di Parlimen. Jadi saya ingat Raja-Raja Melayu pun fed up. Jadi kalau keadaan begitu, tentulah baginda akan mengambil keputusan. Ada dua saja. Pertama, memperolokkan Mageran. Ya, kalau itu berlaku, tentulah
keadaan ekonomi kita bertambah tenat lagi, ataupun membubarkan parlimen. Sepatutnya begitulah, bubarkan parlimen. Saya dah sebab bukan kata, memanglah kita tahu kalau ada parlimen bersidang, ada apa-apa dibubarkan, ada pilihan raya umum, maka rakyat mudah dijangkiti. Tapi di Amerika boleh. Banyak negara juga mengadakan pilihan raya umumnya. Waktu COVID berjalan juga, tak ada masalah. Tapi asalkan ada SOP-nya. Terpulanglah pada pimpinan negara. Jadi sebab tu saya kata dalam keadaan ini, natijah terbaiknya sepatutnya adalah selesaikan masalah ini, berikan balik pada rakyat. Ini kuasa rakyat. Jangan lupa, suara rakyat, kuasa keramat. Kita tidak boleh untuk mempertahankan atau menafikan tentang keterlibatan rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang harus mereka lantik, mereka pilih. Ini keadaannya. Dan warga UMNO kalau tak berhati-hati, saya amat khawatir. Saya amat khawatir bahawa pilihan raya akan datang dalam tempoh 5-6 bulan, kalau benarlah, ataupun setahun ini. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri meladani, menakodoi pimpinan negara. Kalau gagal, maka pilihan raya akan datang huyup. Sebab rakyat melihat sejauh mana kemampuan UMNO meladani, menghadapi cabaran dan sebagainya. Sampai hari ini, macam saya katakan, sehingga saat ini belum ada lagi pengumuman yang tuntas tentang kehidupan rakyat. Saya semalam dalam waktu saya live, saya bercakap lagi. Sepatutnya hari ini dah ada pengumuman. Jadi kita harap okeylah, tak apa, kita bagilah tempoh sampai hari Isnin. Saya memberi beberapa ruang. Contohnya macam tadi saya katakan, kita mempunyai tabung yang cukup besar. Cukup besar, duit berbilion ada. Iaitu tabung dalam Baitul Mal. Yang kita kumpul, kita kolek setiap tahun melalui pungutan zakat fitrah, melalui zakat harta. Saya tidak yakin, tapi tak tahulah ke mana wang itu pergi, apakah dilaburkan dan sebagainya. Tetapi nilainya saya kata mestilah mengatasi nilai kumpulan luar simpanan pekerja yang dikatakan dah ada dekat 1 triliun. Sebab wang ini tak keluar. Wang daripada tabung Baitul Mal, tabung zakat fitrah ini bayar ke mana? Paling-paling tinggi pun, itu pun adalah kalau anak-anak kita yang belajar di Mesir, belajar di Jordan, minta beasiswa. Itu saja. Bukan pengeluaran macam mana kumpulan simpanan pekerja. Bila dia sampai usia 65 tahun, kalau simpanan dia RM1,000, EPF keluarkan RM1,000 juga. Tetapi dalam Baitul Mal, tak ada pengeluaran sebanyak RM1,000. Bila berlaku bencana, okeylah buat makan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, sepatutnya, macam saya kata semalam, seharusnya Menteri Jabatan Perdana Menteri kena panggil. Tanya, berapa wang sebenar-benarnya ada dalam Baitul Mal? Dalam wang ini perlulah diberikan untuk rakyat, tanpa mengira batas kaum. Inilah masanya dakwah yang terbaik. Kalau kita boleh menghulur derma, menghulur bantuan melalui tabung zakat ini pada bukan Islam, baru mereka kata, oh murninya Islam ni ya, bahawa duit ini yang dikumpul daripada zakat ini, pungutan zakat fitrah apa semua digunakan. Waktu sukar kami pun dapat. Jadi ini adalah antara dakwah yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya tak tahu apa jadi dengan tabung Baitul Mal. Malah kita dengar sampai terpaksa orang pergi ke gereja dan sebagainya untuk minta bantuan. Ini tidak baik. Jadi pimpinan di Jabatan Perdana Menteri yang jaga barat agama ni kena terus berusahalah untuk melihat sejauh mana wang yang ada di Baitul Mal itu benar-benar diuruskan untuk kemaslahan, untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Jadi di sini saya amat mengharapkan dalam hari Isnin dan Selasa nanti, mungkinlah yang Perdana Menteri dapat memikirkan permasalahan ini. Sebab saya melihat kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajidi begitu jelas. Dia kata dalam mesyuarat Majlis Kerja Tinggi 3 malam dulu, dia kata beliau telah menegaskan bahawa siapa pun yang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri daripada UMNO, dia tidak boleh mengikat dirinya dengan apa bentuk perjanjian untuk mengekalkan struktur Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu. Jangan lupa, bila Perdana Menteri yang lalu, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan beliau dah berhenti, maka entire Kabinet dah habis. Kerana kita melihat itu adalah kerajaan yang gagal.
Tapi kalau Datuk Ismail Sabri pula mengikat diri dia dengan barisan kabinet yang ada, maka beliau seolah-olah mau meneruskan kegagalan. Ini sebab rakyat nak tengok apakah menteri-menteri yang ada itu masih lagi dikekalkan. Apakah masih seramai itu? Itu jadi apa yang dinyatakan oleh Datuk Ashraf Bajidi itu jelas. Jadi pemuda menuntut. Cuma yang agak mengerikan bila pimpinan daripada Gerak, Datuk Izzat Makno, saya tengok celipan kata-katanya agak memang kita marah lah seolah menyindir kita, tapi ada kebenarannya juga bila dia kata Gerak mengulangi kenyataannya. Dia kata bahawa melantik Perdana Menteri yang baru dari kalangan ahli kabinet yang lama dan gagal adalah salah, katanya. Kerana katanya ia jelas bertentangan dengan pertanggungjawaban dan accountability. Memang betul lah. Itu memang tidak nafikan bahawa semua jemaah menteri yang lalu bertanggungjawab atas segala kegagalan. Termasuklah yang mau Perdana Menteri pun. Tapi terpulanglah bagaimana beliau nak mencanai keadaannya. Saudara Izzah, saudara Man Kidal. Jadi sebab itu Gerak melahirkan kekesalan. Kerana dia kata ini adalah satu langkah ke terbelakang. Dan akan merosakkan negara. Sebab ternyata mereka datang daripada pimpinan yang gagal. Itu kata Izzat Makno, saudara ya. Dalam keadaan begini, saudara, saya agak tertarik dengan curipan daripada saudara Rizal Endau. Dia memang satu orang yang begitu prihatin. Dia warga Akar Umbi. Dia sebagai warga Akar Umbi pada Parti UMNO, dia menzahirkan kegusarannya. Apakah UMNO mampu untuk menghadapi pilihan raya akan datang? Kalau dengan adanya pemimpin-pemimpin yang macam sekarang, pemimpin-pemimpin yang mengkhianati perjuangan parti, pemimpin-pemimpin yang tidak sedar diri, pemimpin yang sombong, yang tidak menyantuni kehendak akar umbi. Ini yang dilihat. Sebab sekarang ni pun sudah ada suara-suara yang Datuk Zaid Hamidi kena bersedialah. Beliau akan digempuh oleh kumpulan Datuk Ismail Sabri. Sudah ada timur kata-kata begitu. Sedangkan kita sekarang ini sedang bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum. Ini yang lebih penting. Saya kena ingat. Jadi bahawa pendaftaran keahlian, pendaftaran pengundi pendaftar pengundi lebih kurang 6 juta anak-anak muda Melayu Islam yang masih belum lagi mendaftar sebagai pengundi. Kita akan menghadapi pilihan raya. Sebab itu saya melihat dapat kiriman dari seorang teman dari Kelantan. Dia kata dia menyuarakan kebimbangannya terhadap untung nasib masa depan warga bangsa. Kerana tidak ada usaha dari pimpinan parti, khususnya Parti Orang Melayu ni, untuk menarik anak-anak muda mendaftar sebagai pengundi dan memberi tempat kepada mereka dalam platform-platform perjuangan. Betul lah ada pergerakan pemuda, tetapi keberadaan mereka hanya sekadar di peringkat Puteri UMNO ataupun peringkat pergerakan pemuda saja. Ini yang dikhawatiri. Dan sedangkan parti lain begitu mendominasikan suasana anak muda. Jadi anak muda perlu disantuni. Saat ini anak muda memang sudah kecewa dengan pimpinan terdahulu. Sepatutnya inilah masanya kita menggamit anak muda untuk bersama dengan kita dalam meneruskan perjuangan bangsa. Jangan dibiarkan anak-anak muda ini terbiar. Mereka ini segeralah dibawa untuk mendaftar sebagai pengundi untuk masa depan. Kita akan menghadapi pilihan raya umum. Bagi saya lah, kalau saudara bertanya dengan saya, terus terang saya katakan, paling lewat pun dalam 7-8 bulan. Itu pun terpulanglah kepada kebijaksanaan Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri meladani baterainya. Sebab saya merasakan memang akan berlaku satu kejutan yang lebih besar dalam masa seminggu 2 minggu lagi. Saudara kena ingat, dalam suasana diam, dalam suasana tenang itu sering kali. Sebab itu ada bidalan mengatakan, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dan sekarang ini dari segi Parti Pembangkang dia diam. Mereka senyap, tapi mereka menyusun gerakan. Apakah UMNO mampu menahan rempuhan ombak yang akan datang? Dan kita kena ingat, kita asalnya sebuah parti yang kalah. Dan kalau mereka menjajakan bahawa kita tidak mengamalkan demokrasi, kita ni rakus kuasa. Banyak orang kata bahawa UMNO ni mabuk kuasa, nak kuasa, gila kuasa dan sebagainya.
Saya nak jelaskan di sini, keadaan ini memaksa kita memegang jawatan, mengambil alih kepimpinan kerana melihat kepimpinan terdahulu gagal. Itu saja. Tapi kenapa tidak ada orang nak mempertahankan? Kita nak ambil balik kuasa itu kerana dalam keadaan itu melihat kepentingan rakyat. Kita melihat bahawa rakyat tidak disantuni. Dan kekhawatiran saya, kalau pimpinan akan datang, Datuk Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri gagal menangani atau menyantuni kehidupan rakyat, tentulah rakyat akan bertambah kecewa lagi dan kesan yang terlalu besar kepada parti. Bagi saya amat mengharapkan agar Datuk Ismail Sabri dan pimpinan dalam barisan kepimpinannya fikir sebaik mungkin, hendaklah meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan peribadi. Yang paling penting dalam keadaan begini, kita harus bersiap sedia. Kerana dalam tempoh 2 minggu lagi, mungkin ada kejutan. Kita sambung lagi bicara kita malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.